أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin muslim rangkap menerusi Masjid Aceh, tuan-tuan seluruh ahli kuasa masjid, muslimin dan muslimat Allah sekalian, alhamdulillah pada malam ini bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita untuk bertemu pada malam ini pada saat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak daripada azali dulu lagi, alhamdulillah. Saya minta maaf lewat sampai kerana tersilap masjid Pi Lembu Aceh. Rupanya kampung tamu, rupanya Masjid Aceh, ingat sama, rupanya berlain. Alhamdulillah pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah pilih kita pada malam ini untuk meraihkan sambutan hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini saya nak mengajak kita semua untuk merenungi sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebut, yang disebut oleh Ibnu Abi Aufa, seorang sahabat Nabi yang menceritakan tentang Nabi, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru dzikra wa yuqilul lahwa wa yutilus salata wa yuqassirul khutbata wa la ya'nafu an yamshiya ma'al armilati wal miskin fayaqdi lahuma al hajata. Hadis ini diriwayatkan daripada Al-Imam An-Nasa'i radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sunan An-Nasa'i, yang disebut oleh Ibnu Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhu dengan katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru dzikra.
Nabi ialah seorang yang sentiasa memperbanyakkan zikir. Wa yuqilul laghwa, Nabi ialah orang yang menyedikitkan perkara yang lagha. Wa yutilus salata, Nabi ialah orang yang selalu memanjangkan solat. Wa yuqassirul khutbata, dan Nabi SAW ialah seorang yang selalu memendekkan khutbah. Wa la ya'nafu an yamshiya ma'al milati wal miskin, dan tidak menjadi suatu yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak menjadi suatu yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad luar biasa. Nabi berjalan bersama-sama dengan ibu-ibu tunggal dan juga anak-anak dan juga orang-orang miskin. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selalu menunaikan hajat kedua-dua mereka, iaitu ibu-ibu tunggal dan juga orang-orang miskin. Tuan-tuan mata Allah sekalian, bila mana kita sambut hari kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jadi kita nak kenal siapa orang yang kita raih dan kita besarkan hari kelahirannya. Adalah suatu yang pelik bila mana kita menyambut hari lahir Rasulullah SAW dikatakan suatu bid'ah. Maknanya tidak patut memperingati hari lahir Rasulullah. Adalah pelik bila mana menyambut hari lahir Nabi itu dikatakan suatu yang tidak sepatutnya dan dilabelkan sebagai bid'ah. Ia melayakkan orang yang menyambut hari lahir Nabi itu dimasukkan ke dalam neraka. Tuan-tuan, ini ialah satu perkara yang sepatutnya kita berhati-hati dengan aliran fahaman pemikiran yang sebegitu rupa. Sebab sebenarnya umat ini dalam hatinya ada suatu perasaan di dalam hati, rasa untuk membesarkan orang yang berbudi dan berbakti pada kita. Sifat manusia ni dia tak boleh kalau dia tidak membalas jasa orang yang berbuat baik kepada dia. Sebab fitrah manusia ni dia akan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia akan memuliakan orang yang berjasa dan berbudi pada dia. Ini sifat manusia. Selalunya bila orang buat baik kat kita, kita akan kata terima kasih. Sekalipun orang tu jahat sekalipun, bila orang buat baik kat dia, dia akan kata terima kasih. Ini sifat fitrah manusia. Fitrah ini fitrah yang duduk dalam diri manusia secara fitrah. Makna secara semula jadi, bila mana Allah mencipta manusia, sifatnya dia suka kepada orang yang berbuat baik pada dia. Jadi tanda dia menghargai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang berbuat baik pada dia, dia mengucapkan terima kasih ataupun dia mensyukuri. Maka tidak ada seorang manusia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang paling banyak berjasa pada kita lebih daripada Nabi kita. Maka setiap umat yang menghargai jasa Nabi, dia akan buat majlis seperti ini, iaitu sambutan hari lahir Rasulullah SAW.
Tuan-tuan, bila kita berhimpun, kita memperingati hari lahir Rasulullah, jadi kita akan sebut kebaikan-kebaikan Rasulullah. Apakah itu dikatakan bid'ah? Yang melayakkan seseorang ataupun jamaah yang menyambut pada Rasul itu dilayakkan masuk neraka? Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak sebut semua kebaikan-kebaikan Nabi kita. Kita nak sebut semua jasa-jasa yang pernah Nabi kita buat kepada kita. Nabi kita SAW berjasa pada kita seumur hidup baginda. Daripada Nabi kecil, Nabi dilahirkan, sampailah Nabi kita wafat, maka semuanya menjadi panduan dan pedoman kepada kita. Hatta sehingga sebelum Nabi diangkat sebagai Rasul pun, Nabi sudah dicontohi, Nabi sudah diceritakan kebaikan-kebaikan baginda. Makali setiap tahun kita dengar bagaimana Nabi kita SAW saat dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah. Nabi kita SAW disusui ataupun dibela pelihara oleh seorang perempuan yang tinggal di kampung, iaitu yang bernama Halimatus Sa'diyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Halimatus Sa'diyah ni dia ada anak yang dia lahirkan. Jadi bila dia beranak, jadi adalah susu dia. Dan orang Arab ni passion depa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang kampung akan ambil upah, akan mengambil upah bela anak orang pekan. Orang pekan pula dia akan cari orang kampung untuk jadi ibu susu anak dia. Jadi dia panggil win-win. Orang kampung cari orang pekan nak menyusu anak mereka. Orang pekan cari orang kampung nak menyusu anak dia. Pasal apa? Sebab yang pertama, kampung ni dia lebih nyaman. Kampung ni dia lebih baik udara di kampung. Jadi biarlah anak ni menyusu di kampung dan pembesaran dia lebih elok daripada membesar di pekan. Sebab susu ni, susu yang baik ialah daripada pemakanan yang baik. Jadi pada zaman itu kota Mekah ni pekan. Di kampung, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ada pokok-pokok, dia ada semula jadi di kampung. Jadi bila mana pemakanan yang dimakan oleh orang kampung itu baik ataupun tidak tercemar seperti di pekan, maka diharapkan susu yang keluar daripada seorang ibu susu itu baik untuk pertumbuhan anak orang yang duduk di pekan. Ni orang pekan selalu hantar anak-anak untuk disusuk oleh orang kampung. Orang kampung pula, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengambil manfaat daripada orang hantar anak untuk disusui oleh dia, sebab dia dapat duit, dia dapat upah. Begitu. Ketika Nabi dilahirkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka berlakulah pertukaran pemeliharaan anak ini kepada orang kampung. Maka mainlah orang kampung, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, belarak beramai-ramai pakat nak ambil anak orang pekan. Halimatus Sa'diyah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ialah seorang yang duduk di kampung dan paling susah di kalangan orang-orang kampung. Bila sampai masa orang melarak pergi ke pekan nak ambil anak orang mai susu di kampung, dia pun nak pergi sekali sebab nak ambil upah
untuk menyusu anak orang pekan. Tuan-tuan, dia pergi dengan serba kekurangan dan kedhaifan. Orang lain bawa unta yang gemuk-gemuk, Sallallahu Alaihi Wasallam. Halimatus Sa'diyah bawa unta kurus. Jadi akhirnya pilah dia dengan suami dia. Suami dia bernama Abu Kabsyah. Jadi bawa 2 ekor unta sebabnya sehari nak balik anak seorang lagi. Unta ni orang tak naik ramai-ramai. Unta ni orang naik 2 aja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Unta ni kalau sahabat-sahabat pernah naik unta, kalau pernah naik unta. Unta ni orang naik 2 aja. Jadi mana sehari balik Abu Kabsyah pegang anak dia, Halimatus Sa'diyah nak pegang, nak bawa anak yang nak ambil daripada pekan tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jalanlah daripada kampung. Mula-mula mungkin bergerak sekali, tapi oleh kerana orang lain pakai naik unta yang steady, jadi lepas cepat. Halimatus Sa'diyah naik unta yang tak sepertinya, lambat. Akhirnya mereka sampai dulu. Bila lepas sampai dulu, mereka boleh pilih anak siapa lepas nak ambil. Nabi kita SAW dipangku oleh ibunya bernama Aminah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu lain bersama dengan dia ialah suaminya. Tetapi Aminah bersama-sama dengan dia ialah pak mentua dia, iaitu Tok Wan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana ibu bersama dengan ayah, jadi nampak lebih kurang orang tahu kata hak ni suami, hak ni bini. Hak ni laki, hak ni bini. Tapi bila tang Rasulullah, hak ni muda, Aminah, hak ni tua, berjanggut dah putih. Jadi orang tanya pasal apa tu? Pasal apa ayah hak berdiri tu janggut putih? Pasal apa hak muda tu muda? Tu anak yatim. Ta'ala Sayyidina Muhammad. Ayah dia mati. Tok Wan dia lah yang duk sapak lah ni. Oh. Jadi akhirnya semua orang tak mau ambil Rasulullah. Pasal mereka takut nanti dia banyak upah sebab ayah tak ada. Akhirnya subhanallah, setiap orang lalu depan Rasulullah semua tengok saja. Orang lalu semua tengok saja. Orang tak kenal nak ambil Rasulullah. Akhirnya orang ambil anak-anak orang lain, orang tinggal Rasulullah. Di tengah-tengah jalan selisih Halimatus Sa'diyah dengan rombongan ni, hak patah balik dah. Dia tanya, ada lagi kan? Lepas kata ada lagi seorang, tapi anak yatim lah. Akhirnya tak apalah, dah main daripada jauh, lajak pi terus. Sampai-sampai Aminah mak Nabi pangku Nabi. Abu Talib kata tak ada orang ambil anak cucu kita. Pekat balik habis lah, tengok ada seorang main, ada lagi seorang. Itulah Halimatus Sa'diyah ala sayyidina Muhammad. Bila Halimatus Sa'diyah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dah main sampai di Mekah, tengok Rasulullah, dia pun tengok wajah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang masih bayi itu. Dia kata main nak pegang. Dia pegang-pegang, langsung dia rasa sayang. Allah budak ni, ya Allah. Dia tu hamba langsung perasaan kasih dan sayang. Dia boleh pilih nak ambil tak ambil, nak ambil tak mau ambil. Orang lain pakat pilih tak ambil. Tapi dia kata kat suami dia kata ambil, kita ambil anak ni. Rasa sayang dia kata. Tak tahu nak cerita pasal apa rasa macam ni. Akhirnya subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad langsung dia nyusu Nabi tu. Nabi menyusu. Nabi kita yang masih bayi itu menyusu Halimatus Sa'diyah. Nyusu sampai Nabi kita kenyang. Jadi kaedah menyusu ni, bila menyusu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, baik.
Jadi menyusu ni, bila anak tu tarik mulut daripada susu ibu, dia nak buh lagi, nak buh di susu yang belah ni. Nabi tak maulah. Nabi tak maulah. Maka sifat Nabi memang macam tu. Kalau diletakkan susu di Nabi menyusu di sebelah kiri, Nabi tak mau dah yang belah kanan. Kalau menyusu di belah kanan, Nabi tak mau dah menyusu belah kiri. Pasal apa? Sebab Nabi walaupun Nabi masih bayi, Nabi masih bayi, tapi Allah dah bagi akhlak Nabi tinggi. Allah Sayyidina Muhammad. Sebab Nabi tahu dia ada saudara sesusu. Jadi subhanallah, kalau minum belah kanan, tak maulah belah kiri. Ha, ni untuk saudara sesusuku. Kalau minum belah kiri, tak maulah belah kanan. Ini untuk saudara sesusuku. Tu Rasulullah. Subhanallah. Maknanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh pada kita, bukan bermula dari Nabi umur 40 tahun jadi Nabi jadi Rasul. Bukan tentu bermula contoh kedua Nabi, tapi Nabi dilahirkan dah menjadi contoh kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh membesarlah Nabi dalam pemeliharaan, dalam penjagaan Halimatus Sa'diyah. Bila Nabi duduk dalam keluarga ni, keluarga hak miskin, hak rezeki tak apa jenuh, Nabi duduk langsung semua berubah. Sallallahu alaihi Muhammad. Rumput-rumput yang jadi sumber makanan, kambing-kambing, unta dan sebagainya, tumbuh begitu subur. Sedangkan tempat dia ni, masalah Sayyidina Muhammad, sebelum ni tak sepertinya. Rumput-rumput macam malas tumbuh. Tapi bila mana Nabi duduk dalam kelompok dia, semua berubah. Bila rumput-rumput jadi subur, hijau subur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kambing-kambing dia, unta-unta peliharaannya, semua jadi gemuk dengan sebab pemakanan yang baik. Dan mereka pun rasa, Allah, awaklah kita duduk rasa bahagia sangat ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Awak tak rasa bahagia sebab siapa mereka bela ni? Siapa mereka pelihara ni? Mereka memelihara Nabi kita. Itulah jasa Halimatus Sa'diyah membesarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dari serba seronok. Tuan-tuan, awak tak seronok sebab mereka bela kekasih Allah. Anak ni satu masa esok akan diangkat menjadi Rasul. Anak inilah yang akan melepaskan manusia semua daripada huru haram mahsyar pada hari dibangkitkan esok. Ini bukan sebarang anak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kelahiran dia hari itu, lepas keluar daripada perut ibunya Aminah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diarak ke seluruh alam ini. Nahbat kepada alam, hai alam semua, Muhammad dah dilahirkan. Ni Muhammad ni. Lillahi ke seluruh alam ini. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kita pernah dengar cerita Tok Raja Saleh Sik dulu, sahabat Sayyidina Muhammad, bila keluar Nabi daripada perut ibunya, Nabi sujud. Dalam keadaan sujud. Mana ada insan seindah tu, sehebat itu akhlaknya. Allah cipta Nabi pada awal-awal keluar di dunia pun dah macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampailah hilang. Terkejut sat. Bidan yang sambut Nabi kita ialah ibu kepada Sayyidina Osman radhiyallahu ta'ala anhu, Syifa. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga disambut kelahirannya oleh dua orang wanita tinggi. Yang orang tak pernah tengok tapi dilihat oleh Syifa. Syifa kah? Mak kepada Sayyidina Osman sallallahu alaihi Muhammad. Siapa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Dua perempuan tinggi ni, didatangkan daripada syurga, iaitu Maryam binti Imran dan Asiyah imra'atu Fir'aun. Iaitu Maryam binti Imran, Musa Sayyidina Muhammad, dan Asiyah, isteri kepada Fir'aun. Isteri Fir'aun nama Asiyah ni, walaupun dia isteri Fir'aun, tapi Tuhan tak izin disentuh oleh Fir'aun. Dia suci. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa dua wanita ni? Dua wanita ni iaitu Maryam binti Imran, Musa Sayyidina Muhammad, dan Asiyah imratu Fir'aun, ialah isteri Nabi kita dalam syurga esok. Itulah yang orang kata imra'atan ja'ata fi miladi zawjihima. Dua orang isteri datang pada hari kelahiran suaminya. Pelik tak macam tu? No? Dua orang isteri datang pada hari, pada saat menyambut kelahiran suaminya. Suami di syurga tu, bukan di dunia ni. Isteri Nabi di dunia ni ada 9 orang. Isteri Nabi semua 11 orang. Tapi yang Nabi himpun sekali 9 orang. Dalam syurga esok tambah lagi seorang, tambah lagi dua, iaitu Maryam dan Asiyah. Allahu Akbar. Maryam tak pernah ada suami. Suaminya Rasulullah dalam syurga esok. Asiyah tak pernah tersentuh suami. Suaminya Nabi kita dalam syurga esok. Subhanallah. Maka tentu subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Maka hilang Nabi Sa'ad. Pergi mana Rasulullah? Malaikat Jibril ambil arak Nabi ke seluruh alam ini, nak beritahu Muhammad dah lahir, Muhammad dah lahir, Muhammad dah lahir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kata ulama, di mana sahaja Nabi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ ada umat dia. Sallallahu Sayyidina Muhammad. No? Macam kita pergi di Jepun. Jepun ni boleh kata semua kafir. Tapi ada tempat-tempat orang Islam. Macam-macam bangsa. Ada Pakistan, ada Melayu pun ada. Tak mana diarakkan Nabi sampai tahun tu, diarakkan Rasulullah, di situ ada umat dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, maka di antara tempat yang Nabi pernah sampai di arak hari itu ialah tempat yang kita duduk di Pulau Pinang. Walaupun banyak hak tak Islam, tapi kita ialah dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad. Satu masa satu ulama Mesir bernama Al-Imam Asy-Sya'rawi rahimahullahu taala. Asy-Syekh Sya'rawi rahimahullah. Asy-Syekh Sya'rawi ini ada satu cerita. Ada satu ulama Mesir, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, duduk kuliah macam ni lah. Tiba-tiba dia tanya, nak tanya pada semua ni, yang mengaji di Malay tu bukan sembarang orang juga, ulama-ulama juga mengaji kat dia. Allah Sayyidina Muhammad. Waktu tu dia tanya, dan tanya semua yang ada. Nabi kita SAW, bila Nabi kita wafat, Nabi kita dimandikan. Allah Sayyidina Muhammad. Bila Nabi dimandikan, ayak mandian Nabi itu pi ke mana? Jadi bila soalan timbul macam tu, hak dengar ni terpinga-pinga, tak pernah fikir lah pula. Ayak dia mandikan Nabi itu pi mana? Jadi subhanallah, bila semua orang tak menjawab, para ulama tak jawab, dia kata minggu depan saya nak jawapan, cari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, cari sumber dia, di mana ayat mandi Nabi itu pi. Ya subhanallah, akhirnya ulama pakat cari. Satu ulama ni subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bila ramai pakat cari, tapi lepas tak jumpa sumber, jawapan tak ada. Sehingga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sehingga kan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sehingga kan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad,
Satu ulama ni, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Baik, saya minta maaf. Yang timbul, yang bertanya soalan tu adalah Syekh Sya'rawi. Dia sendiri tanya. Jadi akhirnya subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, satu ulama ni dengan takdir Allah dia mimpi. Dia mimpi berjumpa dengan Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan jumpa dengan Nabi. Langsung dia tanya Rasulullah, Nabi hari itu, waktu Nabi kita wafat dulu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, waktu orang nak mandikan Nabi tu, waktu orang mandikan Nabi tu, ayak mandi Nabi tu pergi ke mana? Allahumma salli ala sayyidina. Sebab Rasulullah, baik, semua kalau Nabi qada hajat, dia panggil fudulat, dia tak panggil najis, sebab Nabi semua suci daripada Rasulullah. Nabi insan suci. Jadi fudulat hak bahagian belakang tu ditelan oleh bumi. Ini disaksikan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, khidmat dia ialah bawa air untuk Nabi gunakan untuk bersuci ketika Nabi qada hajat, kencing ataupun buang air besar. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau musafir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi pergi ke tengah sikit, tengah padang pasir, sampai tempat jauh daripada orang, Nabi duduk qada hajat di situ. Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu akan bawa air habis. Bila Nabi berhenti tang tu, Nabi qada hajat, dia berdiri, dia melindung Rasulullah jangan ada siapa nampak. Dia cover Rasulullah. Lepas Nabi kita selesai qada hajat, Nabi kata, Anas, ayak. Dia akan hulur ayak pada Rasulullah. Tu Anas bin Malik radhiyallahu taala. Selesai daripada Nabi qada hajat, dia tengok dah tak ada apa dah, telan bumi dah. Tu Rasulullah. Maka timbullah soalan, masalah Sayyidina Muhammad, ayak mandian Nabi tu pergi ke mana? Tak ada jawapan. Sehingga ulama ni, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sehingga ulama ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia mimpi jumpa Rasulullah. Dia pun bila dah jumpa Nabi, dia kata, peluang hal ni aku nak tanya Nabi ni. Akhir dia pun tanya, Rasulullah, Nabi wafat hari itu, ayak mana Nabi itu pergi ke mana? Sallallahu alaihi Muhammad. Ketika itu ada satu budak duduk tepi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, hang tanya budak ni. Jadi budak tu kata, ayak mandian Nabi itu Allah jadikan dia awan, sallallahu alaihi Muhammad, dan diturunkan hujan. Dan di mana sahaja, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang hujan itu turun daripada sumber ayak mandian Nabi, tempat itu akan dijadikan masjid untuk umat Nabi. Berarti di sini pernah menitik titisan hujan air mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dia pun kata, Allah, alhamdulillah, jawapan terus daripada Rasulullah. Minggu depan dia main balik Imam Sya'rawi, Syekh Sya'rawi. Tak sabar ni nak jawab. Tengok Syekh Sya'rawi lepas mengajar tak buka soalan pun, tak urut pun hak minggu lepas hak nak tanya tu. Dia kata, Syekh tak buka. Akhir bila Syekh tak buka, dia kata, Syekh minggu lepas ni Syekh ada tanya soalan tu. Soalan Sayyidina Muhammad. Hang dapat dah jawapan? Hang dapat dah, kata Syekh. Dapat dah. Dapat macam mana? Soalan Sayyidina Muhammad. Ayat mandi Rasulullah, soalan Sayyidina Muhammad, Allah buatkan hujan, maka di mana sahaja turun hujan itu, maka tempat itu Allah jadikan masjid untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Sya'rawi? Yang jawab tu budak tu kan? Yang jawab tu budak tu kan? Dia kata, Masya Allah Syekh, ya, akulah budak tu.
Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi subhanallah, ini yang berkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kejutan, semua indah-indah belaka. Berarti dia bukan orang biasa. Syasharawi min kibar ulama. Dia panggil sultan al-ulama. Mana ulama, dia sultan. Subhanallah. Dia sendiri itu ialah cucu cicit Rasulullah. Rumah dia betul dengan Masjid Husain. Masjid Husain ni Musa'ala Sayyidina Muhammad, kata sebagian ulama, tang tu ialah kepala Sayyidina Husain. Hak di Syam, badan dia. Hak di Syria, badan. Hak di Mesir tu kepala. Waktu mana saya Musa'ala Sayyidina Muhammad di Syam dulu, orang tunjuk kat saya tempat waktu mana Sayyidina Husain ni kena pancung dengan orang munafikin, Musa'ala Sayyidina Muhammad. Jadi kepala Sayyidina Husain itu dibasuh di Syam. Dibasuh di Syam dan dibawa ke Mesir dan simpan di Mesir. Musa'ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, rumah dia betul dengan makam Sayyidina Husain. Tingkap tu buka betul dengan makam Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu masa dia nak buat turun tingkap. Dah tingkap, nak buat turun tingkap jendela. Setiap kali dia pasang, jatuh. Sedangkan dah ikat kuat dah. Setiap kali pasang, jatuh. Setiap kali pasang, jatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu mimpi jumpa dengan Sayyidina Husain. Kata Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu, hang nak pasang turun tingkap pasal apa? Aku ni tak uwan hang cucu aku. Pasal apa hang nak lindung daripada aku? Pasal apa hang nak terlindung daripada aku? Akhirnya tak pasang. Pasal nak turun direct dengan makam nendanya ialah Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Subhanallah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua yang berkait dengan Nabi itu mulia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Halimatus Sa'diyah radhiyallahu taala anha, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mulianya sebab dalam dirinya ada unsur, dalam diri Rasulullah ada unsur yang berkait dengan dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Halimatus Sa'diyah ni subhanallah melihat daripada Nabi kita disusukan sampai Nabi kita berumur 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Nabi tak tahu nak cerita. Dia punya nak cerita akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang disampaikan kepada kita, yang dikagumi oleh Halimatus Sa'diyah, yang bela Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab ni kalau makan dalam qas'ah. Qas'ah ni satu talam besar. Saya pun tak pernah tengok qas'ah ni sehinggalah saya pergi ke Taif. Di Taif ni bukan kami nak pi, tapi orang bawa ke tempat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ataupun dia panggil Museum Taif. Kita talam kita ni, Allah, besar mana aja, 4 orang boleh masuk. Talam Arab ni, ya Allah, saya ingat 10 orang boleh duduk. Besar sungguh. Jadi oleh kerana orang Arab makan dalam talam, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang juga berbudaya seperti orang Arab, sebab Nabi itu Arab, maka selepas Nabi diangkat sebagai Rasul, maka semua yang dipakai, dibuat oleh orang Arab, maka dideklarkan sebagai sunnah. Sebelum pada tu tak ada kira apa-apa. Lepas Nabi diangkat sebagai Rasul, Nabi pakai jubah, sunnah. Dia pakai saban, sunnah. Nabi bersugi, sunnah. Nabi makan dalam talam, sunnah. Maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka orang Arab ni, mereka sudah pun, mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Musalla Sayyidina Muhammad, dengan mudahnya, sebab sunnah ialah ambilan daripada budaya dia, Musalla Sayyidina Muhammad. Macam kita
Orang Melayu no, tak ada sunnah apa no. Kita kata lah, tak ada sunnah apa Melayu ni. Tutup nenek kita lah kita kata. Jangan. Kain belekat tu sunnah. Nabi pakai izar. Izar tu kita, izar ni ialah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara tak sedar kita dah mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak payah pun nak ambil lain. Sunnah kain belekat tu dah cukup lah. Allahu akbar, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bahkan besar kelebihannya, Nabi kata, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mi'atu ajri syahid. Sesiapa yang mengamalkan sunnahku di zaman rosak umatku, dia mendapat 100 pahala mati syahid. Senang ya. Pakai kain pelekat main masjid mayang, dapat 100 pahala mati syahid. Allah Sayyidina Muhammad. Besar. Apa sahaja Nabi kita buat dapat 100 pahala mati syahid. Sugi tak perlu. Beri gigi berapa ringgit beri gigi? Saya tak pernah beli beri gigi. RM3, RM4. Sugi RM1 lah. Sallallahu alaihi wasallam. Sugi RM1 lah. Tuan-tuan, subhanallah, dapat 100 pahala mati syahid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak semayang bersugi, dapat 70 kali semayang tanpa sugi. Allah sayyidina Muhammad. Ustaz, susahlah nak cari kayu sugi. Tak apa, ada kain pelekat sebai atas kepala, atas bau, selagi nak semayang awak masuk jari tunjuk sugi. Allah sayyidina Muhammad. Allah kain nak sebai pula tak ada lah ustaz. Zaman tok orang kita memang ada kain sebai. Tak apa, boleh masuk jari dalam baju. Boleh buat itu. Allah, peliklah sikit ustaz. Pelik tu pada pandangan orang, tapi dapat 70 semayang. Semayang kita nilai 70 berbanding semayang tanpa bersugi. Sallallahu alaihi wasallam. Cuma satu ya, jangan pakai jari telunjuk. Tak edih. Dia kena buh dalam ni. Bukan kita nak tunjuk, nak bagi lalu dah. No, nak bagi lalu saja. Tapi kalau jari telunjuk, sallallahu alaihi wasallam tak hasil sugi. Tapi kalau jari kawal boleh balik. Main jari hang Ustaz. Nak buat apa? Mainlah Ustaz. Dia suara-suara buhlah mulut kita. Jadi Allahumma salli ala tu hasil sugi. Bila mana dia bagi masalah sena, kita ambil tangan dia main bola mulut Ustaz. Tonyok. Lepas tu dia kata main tangan hang pula, bagi balik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka bila kita sambut benda Rasul, kita nak jadi orang yang nak ikut Rasulullah. Takkan ni bid'ah. No? Menyambut hari-hari Nabi, kita menyebut tentang kebaikan-kebaikan Nabi, perkara yang boleh mendatangkan manfaat pada kita. Tuan-tuan, betul namanya bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Baik. Yang memasukkan seseorang dalam neraka ialah bid'ah sayyi'ah. Allahumma salli ala bid'ah yang buruk. Maka tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila anak-anak Halimatus Sa'diyah, kita faham anak Halimatus Sa'diyah anak ramai, makan dalam talam. Yang guru saya cerita, anak Halimatus Sa'diyah ni orang Arab tuan-tuan. Orang Arab. Orang Melayu ni mungkin kita tak sampai otak fikir macam anak orang Arab. Tapi tuan-tuan di Mekah tuan-tuan tahu kan orang Arab kan? Orang Melayu lembut-lembut, orang Arab dia langkah kita tahu. Kita ni nak kita kalau kita nak lalu tepi orang, kita tepuk dulu. Kita orang tepuk elok, baru kita lalu. Arab ni tak ada tepuk-tepuk, langkah terus. Kita Arab teruk orang ni. Itulah Arab. Kita semayang, jadi kita semayang dalam masjid Musallah Sayyidina Muhammad. Lepas tu dia main jadi makmum. Dia main jadi makmum Musallah Sayyidina Muhammad. Kita ikut imam ni. Kita duduk belah kanan ikut imam. Dia main nak ikut imam, kita cuit dengan dia, tarik terus.
Kita mana terlentak oh. Nak marah lah kat Arab ni. Soalan Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah, passion dia. Dia bersembang dengan kawan dia, kata-kata lepas berkeli ke? Bukan berkeli, sembang. Passion. Soalan Sayyidina Muhammad. Anak Halimatus Sa'diyah ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ni catat guru saya. Allahu akbar, tuan-tuan. Talam besar. Bukan sakat lepas makan di luar talam, dalam talam pun ada. Bayar macam mana tu? Dalam talam pun ada anak-anak duk makan dalam talam tu. Nabi kita tak join, Nabi tengok. Nabi ketika tu belum berumur 6 tahun. Budak-budak umur 4 tahun dah akhlak tersangat mulia dah Rasulullah. Nabi tengok je lepas tu berebut duk makan. Saudara-saudara susu dia. Soalan Sayyidina Muhammad. Bila semua dah kenyang, hak dalam talam pun dah keluar, Nabi himpun makanan, dia makan seorang-seorang dia. Tu Rasulullah. Macam mana kita tak rasa takjub dengan akhlak Nabi? Nabi orang Arab, tapi akhlak Nabi tersangat mulia. Allahu akbar, sallallahu Sayyidina Muhammad. Sehingga kan ketika Nabi umur 6 tahun, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ketika itu datang dua orang malaikat. Yang pertama yang bernama Jibril dan bernama Israfil. Malaikat ni dia main, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak buat pembedahan dada Rasulullah. Mikail pelentang Nabi, Jibril buat pembedahan, sucikan dalam dada Nabi SAW. Ketika tu Nabi tengah main dengan saudara susunya, anak Halimatus Sa'diyah, Sayyidina Muhammad. Tengok-tengok Nabi dilentangkan, dibelah dadanya, anak Halimatus Sa'diyah lari balik merapak. Sampai-sampai di rumah, Masalah Sayyidina Muhammad kata anak Halimatus Sa'diyah, Muhammad kena bunuh. Muhammad kena bunuh. Muhammad kena bunuh. Jadi macam mana? Muhammad kena bunuh, Muhammad kena bunuh, Akhirnya Halimatus Sa'diyah dan Abu Kabsyah berlari-lari tempat Rasulullah dikatakan kena bunuh. Sampai-sampai di sana, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi dah diri. Selesai dah hak malaikat nak buat kat Rasulullah, malaikat buat kat Rasulullah tu, pembedahan dada tu, Sayyidina Muhammad. Ketika Nabi dah berdiri, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tapi kesan-kesan pembedahan masih ada. Muka Nabi pucat. Ketika tu Halimatus Sa'diyah langsung peluk Rasulullah, cium Nabi, cium sana, cium sini, cium sana, cium sini. Abu Kabsyah pun macam tu juga. Akhirnya Nabi didukung balik. Sampai di rumah, bincanglah suami isteri. Muhammad ni tak boleh belah dah kita. Bahaya nampak cara ni. Macam mana kita belah anak orang mati, macam mana? Akhirnya dia buat keputusan, dia tak mau belah, dia nak hantar balik. Sampai-sampai Masalah Sayyidina Muhammad, sampai di rumah Aminah, dia cerita begini. Takutlah kalau macam ni, takut mati Muhammad ni. Apa kata mak Nabi? Apa kata Aminah? Muhammad ni apa, jangan takutlah, hampa belalah Muhammad ni. Tak apa Muhammad ni pelik, Muhammad ni luar biasa. Aku tahu lah aku mak dia. Dalam perut Muhammad tak pernah menyusahkan aku. Kita ni tak tahu berapa ribu kali kita menyusah mak kita. Dalam perut mak sampai tak lalu nak makan, muntah meloya sebab anak dalam perut. Kadang-kadang bila anak dalam perut dia duduk tenang malah, sakit mak lah, sakit ni, awak mak duduk tenang. Kadang-kadang kaki panjang pempek belakang dan kaki pekuk belakang ni, mak kaki ni lapar belakang ni. Tuan-tuan, tu kita. Nabi dalam perut tak menyusahkan ibu. Seolah si ibu tu macam tak pernah mengandung, macam tak mengandung melahirkan Rasulullah. Bahkan pada sesaat melahirkan Nabi pun, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tidak sakit seperti mana orang perempuan biasa melahirkan anak. Ini Muhammad luar biasa. Bahkan subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad ketika Nabi lahir itu memancar rumah Nabi dengan cahaya. Allah, kita ni kalau melahirkan
Cahaya hak duduk dalam rumah tu suluk, ni cahaya keluar, memancar rumah Rasulullah dengan cahaya, dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi subhanallah, Sayyidina Muhammad, moga-moga insya-Allah kita dapat mengenal sedikit penceritaan tentang kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akhir sekali, saya nak tutup dengan hadis yang saya baca tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah insan yang banyak berzikir kepada Allah. Nabi ialah orang yang paling sedikit lara. Lara ni cakap hak tak ada manfaat. Lara ni dia bukan cakap berdosa. Hak berdosa tu haram dah. Benar hak cakap ni tak ada manfaat. Cakap manfaat ni dua. Manfaat dunia, manfaat akhirat. Bagus nama tak lara. Manfaat dunia, cakap dapat duit. Cuba cakap. Cuba bagi tahu cakap apa dapat duit. Bila cakap orang bagi duit, cakap apa? Kalau cakap dapat duit, cakaplah. Orang jual bukan jual ubat lah. Kan? Cakap beli duit. Ataupun tuan-tuan pergi promosi produk. Faham? Mencakap produk yang kita keluarkan. Cakap tu tak apa, dapat duit. Nafak dunia. Yang kedua, kalau cakap tak boleh duit, cakap boleh pahala. Cakap. Kalau tak ada hak tu, dia panggil apa? Dia panggil lara. Wa anil lagwi mu'ridun. Nabi tak pernah bercakap benda yang tak ada manfaat dunia, tak ada manfaat akhirat. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah insan yang mulia akhlaknya. Nabi ni tak segok orang kata kalau berjalan dengan ibu-ibu tunggal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi tahu macam mana perasaan orang-orang yang tidak ada suami. Macam mana perasaan orang-orang miskin. Nabi suka bergaul dengan orang-orang yang macam tu. Subhanallah. Sedangkan Nabi itu Sayyidul Mursalin. Bahkan tuan-tuan, akhlak Nabi ini ditiru oleh cicitnya, iaitu Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ni Musa Sayyidina Muhammad ialah anak Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu. Suatu dia ada kenderaan terindah, kuda warna putih. Orang muliakan dia sebab dia cicit Rasulullah. Tapi kalau naik kuda Musa Sayyidina Muhammad, orang miskin duduk bawah, duduk melepok atas tanah, duduk makan roti. Orang panggil, Ali Zainal Abidin, mai makan dengan kami. Dia turun makan, melepok dengan orang miskin. Itu akhlak termulia sebab warisi akhlak nendanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, moga-moga insya-Allah ni telajak 35 minit ni. Tak apalah. Jadi insya-Allah moga-moga sedikit yang kita dengar. Dan dalam malam esok tuan dengar tak mana pula pi pula. Selagi mana tak mati selama tu lah kita duduk dengar cerita tentang Malik Rasul. Dan tak pernah ada penceritaan yang kita kata basi. Walaupun ulang balik tetap seronok didengar. Kita pergi dengar, dapat lagi hak baru, sampai mati pun tak habis cerita tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ni cakap ni berpandukan kita ni Muhammadun Rasulullah, yang dikarang oleh Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini, orang Syria, ulama Syria. Dia menyusun kitab ni sebab dia mimpi Nabi suruh dia susun kitab ni. Nabi suruh dia susun kitab. Jadi kitab ni jadilah kitab besar ni, menghimpunkan hadis-hadis penceritaan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan subhanallah, jadi hak tu hanyalah seperenggan daripada yang saya baca. Jadi kalau nak baca habis-habis ni kena main hari-hari ya. Tak habis tuan-tuan, subhanallah. Tak pernah habis cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menimbulkan hati kita rasa, ya Allah, hebatnya engkau Rasulullah. Engkau memang insan pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang baik daripada Allah kurang saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.